Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baik, hari ini kita akan sambung semula dengan topik yang baru. Okey, iaitu bab 7 dalam buku sejarah tingkatan 3 kamu, iaitu penentangan masyarakat tempatan. Okey, dalam bab-bab sebelum ni kita dah belajar tentang bagaimana British datang ke tanah Melayu. Okey, dia membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, dan juga kita ada juga kaji tentang Sabah dan Sarawak. Okey, selain daripada itu kita kaji juga kesan-kesan pentadbiran British dari segi ekonomi dan sosial. Okey, dan juga dari segi kesihatan, mata awam dan sebagainya lah. Itu dalam bab-bab sebelum ni. Dan dalam bab 7 kita akan lihat penentangan masyarakat tempatan terhadap British lah secara amnya ataupun asing lah pengaruh asing ni. Okey, kita pergi pada penentangan masyarakat tempatan. Okey, apa yang dikatakan penentangan ni? Penentangan ni adalah apabila sesuatu kaum, puak atau bangsa tu berasa mereka tertekan ataupun berasa mereka dilayan secara tidak adil, maka mereka pun bangkit menentang. Dalam kes ini penentangan masyarakat tempatan adalah terhadap penjajah British di tanah Melayu, di negeri-negeri Melayu. Okey, malakanda di Sarawak ialah menentang pemerintahan James Brooke, dan di Sabah ialah menentang pemerintahan dan pentadbiran SPUB. Okey. Jadi kita tengok daripada dua aspek dalam bab ni. Aspek yang pertama kita akan lihat daripada segi matlamat perjuangan. Okay, kenapa orang Melayu ini menentang? Apa sebabnya? Kita akan kaji pada segi itu. Dan kita akan aspek kedua kita akan lihat daripada segi bentuk penentangan. Okay, macam mana orang-orang masyarakat tempatan ini menentang British. Okay. Bagi matlamat perjuangan kita akan lihat kenapa orang-orang tempatan ini menentang. Kita akan tengok daripada segi kenapa mereka perlu mempertahankan hak dan kedudukan. Okay, mengekalkan sistem pentadbiran tradisional yang telah lama diamalkan, menentang peraturan menyusahkan hidup rakyat. Apabila British mentadbir, mereka telah menindas orang-orang tempatan. Dari segi bentuk penentangan pula kita akan lihat tentang tentang wujudnya penentangan secara bersenjata, dengan yang menggunakan senjata menentang pentadbiran British, dan juga dengan cara mencabar perjanjian, iaitu apa-apa perjanjian yang telah dibuat dengan pihak British cuba dicabar, dan juga akhir sekali menggunakan sistem perundangan. Okey, jadi kita akan lihat seterusnya tokoh-tokoh yang terlibat. Okey, yang pertama kita akan lihat Dor Said. Dor Said ni dia menentang di Nanning. Di Nanning. Nanning ni sekarang ni bawah Melaka lah. Okey, siapa dia Datuk Dor Said ni? Datuk Dor Said ni ialah, nama sebenarnya ialah Abu Said bin Umar. Dan beliau adalah penghulu Nanning, Seri Merah Raja Dor Said. Ini punya gelaran dia. Okay. Dan beliau ni dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal daripada suku Semelenggang. Semelenggang ni adalah salah satu daripada suku-suku di negeri Sembilan. Okay, kenapa beliau menentang? Okay, sebab utama beliau menentang adalah kerana British telah memperkenalkan cukai tahunan sebanyak 1/10 daripada hasil pendapatan mereka, dan hasil cukai ini perlu dibayar kepada British. Jadi 1/10 ni lebih kurang 10% lah. Jadi apa-apa yang mereka dapat, hasil-hasil yang dapat tahun itu, 10% daripadanya perlu diserahkan kepada British. Jadi ini menindas orang-orang tempatan. Dan selain daripada itu, sebab kedua penentangan beliau adalah kerana Datuk Dor Said ini, penghulu Dor Said ini mendakwa Nanning adalah sebuah negara merdeka, bukan sebahagian daripada Melaka. Pada masa itu Melaka adalah di bawah jajahan British. Ingat lagi, Melaka adalah sebuah negeri selat, satu daripada 3 negeri selat. Okay, jadi macam mana Datuk Dor Said ini menentang? Kita lihat slide seterusnya. Okay. Okey, mula-mula sekali Datuk Dor Said ini telah bermuafakat dengan pemimpin Rembau. Rembau ni ialah daerah di sekitar
itulah Negeri Sembilan, Sungai Ijong itulah ya. Okey, dan berpakat bersama orang Melayu untuk menentang British. Dan akhirnya pada tahun 1831, okey, berlakulah Perang Nanning yang pertama, dan pada Perang Nanning yang pertama ni Don Said telah pun berjaya mengalahkan British ya. Pada masa ni British tak sangka lagi dia ingatkan dia senang-senang ni nak kalahkan Datuk Don Said. Okey, tetapi Datuk Don Said telah berjaya mengalahkan British. Ini satu yang mengejutkan pihak British lah. Okey, jadi apa strategi British? British telah pun memecah belahkan Pakatan Orang Melayu tadi. Okey, dibuat macam-macam perjanjian ya, dibagi habuan ya, dibagi hadiah dan sebagainya, menyebabkan orang-orang Melayu yang berpakat dengan Don Said tadi telah pun berpecah belah. Dan akhirnya pada tahun 1832, Yam Tuan Rembau dan juga pembesar lain enggan membantu Don Said. Sebab usaha British ni tadi telah pun berjaya memecah belahkan Pakatan Orang Melayu. Dan akhirnya British telah pun dapat menakluki Tabuh, iaitu pusat pentadbiran Nanning. Okey, ini Tabuh tengok ada peta tu. Dan akhir sekali Nanning telah disatukan dengan Melaka. Melaka ni pada masa itu adalah jajahan British, kerana Melaka adalah salah satu daripada 3 negeri selat yang dimiliki oleh British. Ingat lagi dalam bab 1 bab 2 bab 1 sorry. Dalam bab 1 itu perjanjian London yang London. Okey, yang membahagikan tanah Melayu kepada 2 bahagian Okey. Alam Melayu pada 2 bahagian, iaitu British dan juga Belanda. Okey, kita terus pada tokoh yang kedua, iaitu Yam Tuan Antah. Siapa dia Yam Tuan Antah? Yam Tuan Antah ni ialah anak Raja Radin Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Iaitu ingat Yam Tuan Besar. Yam Tuan Besar ni macam raja dan sultan lah. Tapi di Negeri Sembilan dia tidak panggil raja ataupun sultan, tapi gelarannya adalah Yam Tuan Besar. Dan pada tahun 1875, Yam Tuan Antah telah dilantik menjadi Yam Tuan Seri Menanti. Okay, Seri Menanti ni bandar diraja Negeri Sembilan sekarang ni lah. Okey, kenapa beliau menentang? Pertama sekali adalah kerana British campur tangan di Sungai Ujong. Sungai Ujong ni lah salah satu daripada jajahan di Negeri Sembilan. Tempat di mana kalau kita tengok dalam bab berapa bab 3 tak silap cikgu. Okey, kepentingan Sungai Ujong ni terhadap pengeluaran biji timah kepada pihak British. Okey, jadi kerana British telah pun bercampur tangan untuk mendapatkan biji timah di Sungai Ujong, maka Yam Tuan Antah pun berasa kedaulatannya tergugat. Dan beliau juga bimbang British akan mula meluaskan kuasa. Okey. Okey, kita akan lihat sebenarnya bagaimana beliau menentang. Okey, apa yang berlaku pada awalnya. Okey, Yam Tuan Antah ni tadi bersama 4,000 orang pengikutnya telah pun menyerang Datuk Kelana. Datuk Kelana ni telah pun mendapat sokongan oleh British. Kalau kita lihat balik tengok dalam bab 3, macam mana Datuk Kelana ini berpakat dengan British untuk menguasai Sungai Ujong. Okey, sehinggalah pada tahun 1876, okey, Yam Tuan Antah telah pun berunding dengan William Jervois, dan akhirnya British melantik beliau sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Tak ada cukup itu. Okey. Okey, jadi penyelesaiannya dengan British adalah British telah pun melantik memberikan tauliah kepada beliau untuk menjadi Yam Tuan Besar Seri Menanti. Jadi British tak kacau lagi dia. Okey. Okey, kenapa? Sebab British telah pun mengalahkan beliau di Paroi dan di Bukit Putus. Jadi apabila Yam Tuan Antah telah pun kalah dalam pertempuran tersebut, maka pada tahun 1876 British telah pun berunding melalui William Jervois dengan Yam Tuan Antah, okey, untuk melantik beliau sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Okey. Okey, itu saja 2 tokoh minggu ini. Kita akan sambung lagi tokoh seterusnya pada minggu hadapan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.